Kisah yang pertama ini datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah pengalaman seram dari insan-insan yang memiliki deria keenam, diceritakan semula oleh Iskandar Zulfakar. Sekejap Deria keenam sering dikaitkan dengan mata yang tidak terhijab daripada melihat perkara-perkara gaib yang orang lain tidak nampak. Ketika mengaji dengan ustaz saya dulu, ustaz saya selalu ingatkan bahawa deria keenam ini bukanlah satu kelebihan. Sebaliknya, ia adalah merupakan satu penyakit yang perlu diubati. Serius saya cakap, sebenarnya tak seronok pun nampak benda-benda gaib ni. Akan mengganggu kehidupan seharian anda. Siapa yang boleh nampak tu, pasti dia tahu macam mana sengsaranya. Bayangkan, anda baru berselera nak makan, tiba-tiba nampak makhluk yang besar yang bentuknya macam daging yang sudah rosak. Bau pula sangat busuk. Lepas tu habislah selera makan. Bayangkan juga jika anda minat memancing. Tengah seronok nak memancing, tiba-tiba nampak kelibat macam naga panjang dan besar berenang depan mata. Hilang selera nak mancing kan? Begitulah sengsaranya kehidupan orang yang boleh nampak benda-benda gaib ni. Jadi, kepada anda yang tak boleh nampak benda gaib, jangan gatal-gatal nak menuntut sesuatu ilmu yang boleh membuka hijab mata. Jangan cari penyakit. Okey, kali ini saya ingin kongsikan kisah serta pengalaman berkaitan individu-individu yang boleh lihat perkara-perkara dari alam gaib. Individu-individu ini adalah dari kalangan pembaca serta pesakit yang dirawat oleh ustaz saya dulu. Nama serta identiti mereka saya rahsiakan atas tujuan menjaga privasi mereka. Berikut adalah kisah-kisah dari mereka. Yang pertama, atas katil hospital. Terdapat seorang hamba Allah ni yang merupakan pesakit ustaz saya, kata Iskandar Zulfakar. Saya namakan sebagai Syam sajalah ya. Bukan nama sebenar. Ada satu hari tu, Syam mendapat perkabaran bahawa adik beliau telah dimasukkan ke hospital sebab kemalangan. Kebetulan adik dia pula tinggal di kampung. Syam tinggal di ibu kota mencari rezeki di sana. Sebaik mengetahui perkara itu, Syam terus balik. Dia sampai di hospital dalam pukul 9 malam lah macam tu. Waktu ni masih belum Covid lagi. Kalau ikutkan prosedur, memang Syam tak boleh masuk sebab bukan waktu melawat. Waktu ni tapi atas budi bicara, beliau dibenarkan masuk untuk jenguk adiknya sekejap. Adik Syam ditempatkan dalam bilik yang ada 2 katil. Satu katil menghadap ke dinding. Satu katil lagi terletak betul-betul di hadapan pintu masuk bilik itu. Adik Syam duduk di katil yang menghadap ke dinding. Syam pun bergegas masuk. Dia terlihat seorang lelaki yang sudah berusia sedang duduk bersila di atas katil yang terletak di tepi pintu. Lelaki tua tu tidak memakai baju. Keseluruhan tubuhnya pucat sangat. Wajahnya juga muram sekali. Dia mengangkat wajah sebaik menyedari Syam masuk ke dalam bilik. Saya cuma menguntum senyum kepada orang tua tu. Namun lelaki tua tersebut tidak membalasnya semula. Dia tunduk.
Muka dia serius. Okey. Di tengah-tengah antara katil orang tua tu dengan katil adik Syam diletakkan tirai kain. Syam segera bergegas menuju ke arah adiknya. Setelah bertanya khabar apa semua, Syam tergerak hati untuk bertanya tentang pakcik di katil sebelah tu. Pakcik katil sebelah tu siapa? Pelik betul aku tengok. Adik Syam terus rasa pelik. Setahu dia, tiada siapa pun yang duduk atas katil sebelah. Dia menjelaskan kepada Syam bahawa tiada sesiapa pun di sebelah. Giliran Syam pula untuk berasa pelik. Seraya itu juga, dia menyelak kain tirai yang memisahkan kedua-dua katil itu. Ternyata apa yang dikatakan adik Syam itu benar. Tiada sesiapa pun di atas katil itu. Kebetulan pula ada seorang jururawat datang selepas tu. Syam pun tanya doktor tersebut tentang lelaki tua yang dia nampak tadi. Jururawat tu pun pelik dan jawab, katil tu tiada siapa pun duduk. Katil tu kosong, cik. Terdiam 1000 bahasa terus si Syam ni. Sepanjang malam tu, dia asyik memikirkan perkara tersebut. Dan itulah merupakan permulaan Syam dapat melihat perkara-perkara gaib. Kisah yang kedua, bergayut atas bahu. Individu yang kongsikan kisah ini juga adalah merupakan pesakit ustaz. Ustaz saya lah. Cuma bezanya, beliau dah tahu yang beliau boleh nampak perkara gaib sejak dulu lagi. Adalah satu hari tu, dia datang ke pusat rawatan ustaz saya tu untuk mendapatkan rawatan disebabkan beliau sakit di Santau. Untuk bagi mudah cerita, saya namakan beliau sebagai Midah saja. Ketika menunggu giliran di luar, ada seorang pakcik datang. Pakcik tu pun nak dapatkan rawatan juga. Midah terus rasa tak sedap hati dan tak sedap mata. Mana tidaknya, dia terlihat kelibat dua makhluk yang badannya seperti beruk, berbulu penuh seluruh badan, namun kepala kedua-duanya seperti manusia. Kedua-dua kelibat itu sedang bergayut pada kedua-dua belah bahu pakcik tersebut. Midah pun mengambil keputusan untuk menegur pakcik itu dan memaklumkan kepadanya berkaitan apa yang dia nampak. Pakcik itu pun cakap, patutlah dia asyik sakit di bahagian kedua-dua bahunya. Dia ucapkan terima kasih kepada Midah dan Alhamdulillah, urusan rawatan pakcik itu berjalan dengan lancar. Kisah yang ketiga, yang ini nampak alam bunian. Kisah ini dikongsi oleh salah seorang pembaca yang merupakan follower akaun Facebook novelis Iskandar Zulfakar. Beliau maklumkan bahawa kejadian ini berlaku tahun lepas sebelum negara dilanda pandemik. Ketika itu, beliau dan rakan-rakan yang lain adakan konvoi ke satu kawasan air terjun. Biasalah budak-budak muda ni kan, meluangkan masa lapang hujung minggu dia. Mereka semua pun bermandi-manda serta berkelah dengan penuh kegembiraan. Usai mandi dan berkelah, mereka pun bersiap-siap untuk balik. Pembaca saya itu diminta oleh kawannya untuk membuang sampah di tong sampah yang terdapat agak jauh dari situ. Pembaca ni pun pergilah. Waktu tu, tiba-tiba saja dia terlihat seperti suasana sebuah kampung di sebelahnya. Pembaca ni dah mula kelam kabut. Betul ke apa yang aku nampak ni?
Yalah, dari mana datangnya kampung padahal tadi cuma hutan saja? Dia pun buat tak indah sajalah. Dia buang sampah dan segera kembali ke tempat rakan-rakannya yang lain. Dia ceritakan kepada mereka apa yang dia lihat. Kesemua rakannya berasa pelik. Mereka semua pergi semula ke tempat tersebut. Malangnya, tiada apa-apa kampung pun di situ. Cuma ada hutan dan semak samun saja. Itulah permulaan kepada hijab mata beliau yang terbuka. Kisah yang keempat, makhluk bertinggi tepi jenazah. Kisah yang keempat ini pula diceritakan oleh pesakit ustaz saya juga. Saya namakan beliau sebagai Razi, bukan nama sebenar. Ketika itu, Razi masih kecil. Dia baru di tingkatan 2. Pada satu hari itu, terdapat kematian di kampungnya. Razi pun menziarah jenazah tersebut bersama ibunya. Jadi seperti biasalah kalau kita pergi melawat jenazah bila orang meninggal, adakan bacaan Yasin, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Apa yang Razi pelik adalah kelibat seorang wanita tua yang pelik dan hodoh serta sentiasa berada di sebelah jenazah tersebut. Razi tahu hanya dia seorang saja yang boleh nampak kelibat itu kerana orang lain tidak indahkan kelibat tersebut. Sehinggalah jenazah itu dibawa ke kubur, kelibat itu tetap ikut sama. Ketika selesai semua urusan pengebumian jenazah, kesemua orang termasuk Razi dan ibunya beransur pulang. Ketika dalam perjalanan pulang, Razi sempat berpaling ke belakang dan melihat kelibat wanita hodoh itu sedang berdiri di tepi kubur jenazah tadi. Begitulah beberapa kisah berkaitan deria ke-6 yang boleh saya kongsikan kepada anda semua. Sekian daripada novelis Iskandar Zulfakar. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.